Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nur Asmida Arifin dalam berita 3 dimensi Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan AILID. Kementerian Belia dan Sukan KBS telah melancarkan Malaysia Sports League MSL 2022 yang bertujuan untuk membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat selain mencungkil bakat baru di peringkat akar umbi. Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Faizal bin Datuk Azumu, Menteri Belia dan Sukan berkata, KBS menyasarkan penyertaan 140,000 orang yang mana penganjurannya adalah merangkumi di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Malaysia Sports League MSL merupakan sebuah inisiatif KBS yang dianjurkan menerusi Jabatan Belia dan Sukan Negara JBSN dengan hasrat membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Faizal, Malaysia tidak pernah ketandusan bakat-bakat baru dalam industri sukan ketika ini. Malah kerajaan sentiasa menggarap dan mengetengahkan program-program yang mampu memangkin serta mencungkil potensi baru di negara ini. Tambah beliau lagi, program MSL ini akan disokong oleh agensi yang berkaitan dalam menjayakannya termasuk 15 Jabatan Belia dan Sukan Negeri dan 122 pejabat belia dan sukan daerah di seluruh negara dengan sokongan badan sukan setempat yang berdaftar di bawah Pejabat Pesuruhjaya Sukan PPS Kementerian Belia dan Sukan. Dalam majlis yang sama, Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Faizal turut menyerahkan waran peruntukan bagi program-program di peringkat akar umbi kepada pengarah-pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri. Bencana maupun kemalangan boleh berlaku di mana-mana dan tidak mengenal siapa maupun punca. Maka wajarlah setiap pihak mengambil tanggungjawab dalam mempersiapkan diri menghadapi sebarang kemungkinan yang akan berlaku. AILID menerusi bahagian inovasi dan jaminan kualiti dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah melaksanakan 2 siri khusus Organisasi Keselamatan Kebakaran OKK bertempat di Akademi Kenegaraan dan Pusat Latihan Bomba Seputih Kuala Lumpur. Khusus yang dilaksanakan secara bersemuka ini telah melibatkan penyertaan daripada Ketua Kem, Pegawai Latihan Penolong Pegawai Belia dan Sukan serta kumpulan pelaksana AILID di Ibu Pejabat dan Kemewasan Negara yang terpilih. Menurut Yang Berbahagia Dato' Haji Roslan bin Haji Yusof, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan AILID, pelaksanaan kursus OKK ini telah memberi peluang kepada warga AILID untuk meningkatkan kefahaman mengenai tata cara pengurusan kebakaran di samping berupaya membentuk organisasi keselamatan yang berteraskan kepimpinan menerusi pasukan tindakan kecemasan ERT. Tambah Yang Setia Penolong Kanan Pesuruhjaya Bomba Tuan Haji Nordin Fauzi, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, kursus ini merupakan usaha bomba dalam membantu memberikan pendedahan kepada orang awam dan meningkatkan tahap ketahanan mereka dalam menghadapi situasi bencana yang berlaku di negara ini khususnya berkaitan kebakaran. Semoga dengan adanya kursus sebegini dapat melahirkan warga AILID yang sentiasa peka dengan situasi semasa dan kepelbagaian kemahiran. Dalam memastikan potensi belia berpersatuan diserlakan, Persatuan Belia perlu mahir mengenai urus takbir pengurusan agar lebih bersistematik dan mematuhi perlembagaan masing-masing. Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia ROY kekal aktif melaksanakan bengkel takbir urus BTU di setiap negeri seluruh Malaysia secara dalam talian kepada pemegang jawatan utama di dalam Pertubuhan Belia yang berdaftar di bawah Akta 668. Menurut Pendaftar Pertubuhan Belia yang berusaha Encik Badari Awang Damit, program ini merupakan platform terbaik untuk semua pemegang jawatan Pertubuhan Belia mendalami pengetahuan dalam takbir urus Pertubuhan Belia selaras dengan peruntukan perundangan di bawah Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007 Akta 668.
Tambah beliau lagi, antara pengisian yang difokuskan ialah taklimat pindaan perlembagaan, proses dan fasal yang boleh dipinda dan pasca pindaan Akta 668-A1602, penyediaan pelaporan maklumat yang kena diberi MYKB, penilaian star rating dan pembudayaan integriti. Semoga para peserta yang menyertai bengkel ini mendapat manfaat berkaitan tadbir urus sesebuah organisasi pertubuhan belia dan dapat menghantar MYKD dengan jayanya. Tanda-tanda orang yang budiman ialah dia akan berasa gembira jika dapat berbuat kebaikan kepada orang lain dan dia akan berasa malu jika menerima kebaikan daripada orang lain. Sebaik-baik manusia ialah yang diharapkan kebaikannya dan terlindung dari kejahatannya. Terus ikuti kami di semua platform media sosial Ailit. Jangan lupa temui kami pada jam 3 petang dengan 3 berita penting 3 kali seminggu pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat hanya di Berita 3 Dimensi. Saya Asmida Arifin. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.